untuk pertemuan bicarakan tentang ubat hati yang letih, mengalung-alungkan yang bagi Ustaz baru Mak Joy. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nampak sihat hari ni? Alhamdulillah. Juga ramai juga pendengar yang bakal nantikan sampai ke penghujungnya. Jangan ke mana-mana, bakal kita bersama dalam segmen kita hari ini juga mengundang pendengar dapat tonton Temu Bual secara langsung di www.tvekim.my. Kesempatan untuk bersama yang bagi Ustaz akan kita teruskan, selain juga mengundang interaksi bersama dengan anda di Facebook juga di talian sebentar saja lagi. Dan sekiranya untuk bersama yang bagi Ustaz untuk mukadimah kita, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi saya muliakan Puan Hajah Fairuz Haji Nurdin, seterusnya kepada semua para pendengar Radio IKIM, ibu-ibu, bapa-bapa, saudara-saudari serta anak-anak yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini seperti biasa Allah terus-menerus memberi rahmatnya kepada kita. Dengan itu kita dapat berkumpul dan kita dapat mendengar dan berkongsi dalam majlis ilmu ini, insya-Allah. Sudah menjadi umum, pengetahuan umum ataupun sudah menjadi keyakinan kita bahawa dalam kehidupan ini yang menjadi penggerak utama untuk kita melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu ialah hati. Apabila hati kita insya-Allah sihat, apabila hati kita kuat, kita akan dapat satu tenaga penggerak untuk melakukan kebaikan, ketaatan dan kebajikan. Kerana pada hati ada sumber kekuatan yang utama. Kerana pada hati itulah letaknya kemahuan. Ya, mungkin kita ada pengetahuan tetapi tanpa kemahuan, pengetahuan tidak berarti apa-apa. Sebab itu apa yang penting apabila kita berbincang, apabila kita menghendaki sesuatu, biarlah sesuatu itu lahir dari hati kita. Apabila lahir daripada hati, bila hati itu mempunyai kekuatan, maka waktu itulah baru kita mampu menterjemahkannya dalam bentuk perbuatan ataupun dalam bentuk tindakan. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahawa apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Tetapi apabila hati itu buruk ataupun jahat, maka jahatlah seluruh jasad. Pada pagi ini kita akan berbincang, kita akan berkongsi, mudah-mudahan Allah izinkan kita bahawa hati juga boleh letih. Hati juga boleh letih. Seperti mana badan kita, seperti mana jasad kita boleh letih, Puan Hajah. Begitu juga hati kita letih. Hati kita ni letih sebab apa? Hati kita sentiasa menjadi medan pertempuran antara akal dan juga hawa nafsu untuk menguasai hati. Di dalam hati kita ni sentiasa ada yang dikatakan perang yang besar, iaitu perang yang dikatakan mujahadatun nafsih, iaitu kita bermujahadah dengan hawa nafsu kita yang sentiasa mengajak kepada kejahatan. Inna nafsala amaratun bisu', sesungguhnya nafsu ini sentiasa mengajak kepada kejahatan. Dan perang melawan hawa nafsu ini perang yang tidak ada rehat. Perang yang tidak ada separuh masa kedua, half time tak ada perang yang tidak mengenal gencatan senjata, sentiasa berperang. Jadi oleh kerana sentiasa berlaku peperangan di dalam hati kita, sentiasa berlaku mujahadah melawan hawa nafsu oleh hati kita, maka hati juga boleh letih. Apa tanda-tanda hati yang letih ni? Tanda-tanda hati yang letih ni ialah apabila timbul jemu untuk melakukan kebaikan. Timbul rasa bosan, timbul rasa lalai, timbul rasa kosong, timbul rasa malas, ataupun ada rasa duka cita yang tak tahu puncanya. Jadi hati kita macam emptiness ataupun kekosongan saja. Itu tandanya hati itu sudah letih. Bila hati letih, bila jiwa kita letih,
jiwa itu, hati itu tidak akan mampu melakukan kebaikan dan ketaatan lagi, walaupun mungkin tenaga lahir kita masih ada, ya, walaupun tangan kita masih kuat, walaupun kaki kita masih kuat, ya, tetapi kita tak mampu solat dengan khusyuk ataupun tak mampu solat dengan baik. Kerana apa? Kerana hati sudah letih. Begitu juga walaupun kita ada harta yang banyak, walaupun kita ada, ya, duit yang banyak, wang yang banyak, tetapi tak mampu juga nak berzakat, tak mampu juga nak bersedekah, tak mampu juga untuk memberi kepada orang-orang yang memerlukan, seperti orang miskin, anak yatim, ataupun kaum kerabat kita sendiri yang memerlukan. Kita tak mampu nak bagi, sebab bukan kerana tak ada harta, bukan kerana tak ada wang, tetapi hati sudah letih. Kerana apabila hati itu letih, dia tak akan mampu lagi untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Kadang-kadang majlis ilmu berada di depan mata kita saja, ya. Kadang-kadang majlis ilmu tu secara percuma pula, tetapi tak mampu kita melangkah ke majlis ilmu. Kerana apa? Hati kita sudah letih. Ada masa, tetapi kita tak dapat melapangkan masa. Ya, subhanallah. Begitu juga kadang-kadang jasad kita sihat, tapi jasad yang sihat ini, kaki yang sihat, tangan yang sihat ini tidak dapat membawa diri kita ke masjid. Sebab itu mana mungkin kita kata, ya, kaki ini dapat kita bawa melangkah ke syurga kalau kaki kita di dunia tak mampu melangkah ke masjid. Ya, jadi bukan kaki yang lemah, tetapi hati. Sebab tu dikatakan jarak antara masjid dengan rumah kita bukan ditentukan oleh jarak kaki, tetapi oleh jaraknya hati. Jadi sebab itu bagi orang awam macam kita kebanyakannya, iaitu orang yang sedang bermujahadah melawan hawa nafsu. Kita tahu perkara tu baik, kita tahu perkara tu jahat, tetapi ya Allah, susahnya untuk melakukan yang kita dah tahu baik. Susahnya kita nak tinggalkan perkara yang kita dah tahu jahat, ya. Jadi susahnya melawan hawa nafsu ini menyebabkan hati kita letih, ya. Apa tanda hati yang letih? Kata ulama, bila taat itu tidak manis, bila maksiat itu ada penyesalan. Cuba kita tengok hati kita sekarang, ya. Bila nak melakukan kebaikan tu, ketaatan dan sebagainya, dia tak manis rasa, ya. Mujahadah mana manis, ya. Dan apabila dia melakukan kejahatan pula, ada penyesalan, ada kekesalan. Akhirnya hati kita tu sentiasa yang dikata bolak-balik begitu, ya. Jadi bagaimana mengubat hati yang letih? Untuk kita mengubat hati yang letih, kena ataupun perlulah kita merujuk kepada Allah yang mempunyai hati, yang mencipta hati untuk kita. Di sana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam surah Hud ayat 52, ya. Dalam surah Hud ayat 52, ya, terjemahannya begini, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan Hud berkata, wahai kaumku, wahai kaumku, ya. Wahai qaumi, ya, Hud ini, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya. Nescaya dia menurunkan hujan yang sangat deras, dan dia akan menambah kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Jadi dalam surah Hud ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa, ya, kita akan dapat kekuatan yang Allah tambahkan atas kekuatan yang ada pada diri kita apabila kita melakukan dua perkara, iaitu pertama istighfar ataupun kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, yang kedua taubat atas dosa-dosa kita. Jadi surah Hud ni lebih kurang isinya, ya, pertama seruan Nabi Hud untuk memohon ampun, istighfar dan bertaubat. Kemudian nanti hasil daripada mohon ampun dan mohon taubat itu, Allah Subhanahu Wa Taala akan turunkan hujan, kerana hujan waktu itu dikendaki sangat oleh kaumnya. Dan daripada situ juga akan dapat lagi, Allah akan menambah kekuatan kepada kekuatan yang sedia ada. Dan diingatkan sekali lagi di hujung ayat itu, jangan kita kembali berpaling daripada Allah dengan melakukan dosa. Subhanallah, rupa-rupanya hati ini letih bila ada dua perkara. Hati ini bila letih bila ada dua perkara. Pertama, bila hati itu berpaling ataupun jauh daripada Allah. Ya, bila kita berpaling daripada Allah, bila kita jauh daripada Allah, hati itu akan letih. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Gagah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Perkasa. Jadi apabila kita dekat dengan suatu yang gagah,
apabila kita dekat dengan suatu yang gagah perkasa, yang perkasa, maka kita akan dapat kekuatan. Dalam konteks ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Maha Perkasa, Al-Qahar, Al-Jabbar, ya. Maka apabila kita dekat dengan Allah, maka kita akan ada kekuatan, dan apabila kita jauh ataupun berpaling daripada Allah, hati diri kita akan menjadi letih. Itu satu. Yang kedua, rupa-rupanya hati ini boleh jadi letih apabila hati itu kotor. Tadi dia berpaling, dia jauh daripada Allah. Sekarang ni hati itu kotor. Hati boleh kotor kerana dengan dosa. Subhanallah, dalam sebuah hadis yang mafhumnya terkenal, apabila seorang Bani Adam itu, anak Adam itu melakukan dosa, maka satu titik hitam akan terjadi ataupun akan berlaku pada hatinya, akan menempik di hatinya. Ya, kalau dia lakukan dosa lagi tanpa dia meminta ampun, tambah lagi hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, akhirnya hati itu menjadi gelap. Jadi bila hati ni kotor, maka dia akan jadi gelap. Subhanallah, bagaimana kita nak supaya hati kita kembali segar, hati kita kembali kuat? Maka kita kena hilang puncanya. Puncanya tadi apa? Puncanya kerana tadi jauh daripada Allah. Puncanya kerana apa? Kita berdosa. Maka jawapan orang yang jauh daripada Allah, hati yang jauh daripada Allah ini ialah apa dia? Kembali kepada Allah. Raja'na ilallah. Bila jauh, kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah inilah yang dikatakan taubat. Kemudian apabila hati itu kotor, bagaimana membersihkan hati yang kotor? Hati yang kotor dibersihkan dengan istighfar ataupun memohon ampun kepada Allah. Supaya mudah difahami, saya datangkan satu metafora ataupun analogi. Kita tengok kereta kita yang kita bawa, kita pandu kereta kita ni. Jadi apabila sampai ke satu tahap 5,000 km selalunya, maka kita kena tukar dah minyak enjin ataupun dalam istilah minyak hitam. Kalau sebab dia dah kotor tu nanti, jadi enjin tu akan rosak, maka pergerakan kereta itu akan terganggu, dan sebagainya. Begitu juga apabila alignment ataupun balancing. Alignment ni apa? Persejajaran ke balancing ataupun kestabilan tayar itu terganggu. Jadi dia juga akan membawa mudarat. Jadi apabila tayar terganggu, kita tengok kita nak jalan lurus, tayar ni akan bawa kita ke tepi ataupun ataupun kalau kita istilah dulu masa kita di pada zaman kanak-kanak dulu, naik basikal yang gelong tayarnya. Jadi dia akan tak dapat nak kontrol. Jadi begitulah, untuk kita bersihkan hati kita, perlu kita beristighfar. Untuk bersihkan hati kita, mestilah kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah juga dengan berterusan supaya dosa itu tidak melekat di dalam hati. Begitu juga apabila kita jauh daripada Allah, kita berpaling daripada Allah, hendaklah kita selalu kembali kepada Allah itu dengan bertaubat atas dosa-dosa kita. Baik, selalu dikatakan bahawa kita ni nak istighfar dan taubat, dua perkara ni. Sekali lagi saya ingatkan, ubat hati yang letih ialah istighfar. Jadi boleh kita katakan nak segar, istighfar. Nak dapat kekuatan, nak dapat kuat, taubat. Jadi bukan hanya apabila kita berdosa. Taubat dan istighfar ini bukan kerja yang ataupun bukan perbuatan ataupun tindakan yang kita lakukan sekali-sekala, tetapi ia adalah tugas setiap masa dan setiap ketika. Kerana apa, Hajah? Kerana di dalam diri seorang mukmin, dia sentiasa ada rasa berdosa. Walaupun dia tidak melakukan dosa, pada ketika dia tidak melakukan dosa, dia sentiasa ada rasa berdosa. Apa contohnya, mana teladannya? Tidak lain tidak bukan ialah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah yang maksum, tidak berdosa, tetapi sentiasa merasa berdosa, sentiasa rasa jauh dengan Allah, sentiasa rasa begitu. Jadi bagaimana apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sentiasa beristighfar kepada Allah. 70
hingga 100 kali Rasulullah SAW membuat pengakuan baginda sentiasa beristighfar kepada Allah, 70 dan 100 kali satu hari satu malam, ya. Sebab itu kalau kita tengok istighfar ini sudah menjadi da'bus solihin. Da'bus solihin ni apa? Tradisi orang-orang soleh, ya. Di lidah mereka, di hati mereka sentiasa beristighfar, kerana mereka sentiasa mengekalkan rasa berdosa di dalam hati. Cuba kita tengok wali Allah, ya, yang terkenal, Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah ni sentiasa beristighfar. Kenapa? Apabila dia beristighfar, dia rasa istighfar tu memerlukan satu lagi istighfar. Kenapa? Dia merasakan bahawa istighfarnya itu adalah istighfar yang pura-pura. Sebab itu dikatakan istighfar tanpa melepaskan diri daripada dosa ialah taubat seorang yang berpura-pura, seorang pendusta. Sekali lagi saya ulang, ya. Istighfar, ya, itu mohon ampun kepada Allah tanpa kita melepaskan diri daripada dosa ialah taubat seorang pendusta, ya. Jadi sebab itu Rabi'atul Adawiyah dia merasakan bahawa apabila dia istighfar, dia rasa berpura-pura dengan istighfar tu, maka dia terus beristighfar, istighfar lagi, artinya berterusan dalam keadaan beristighfar kerana berterusan merasakan satu dosa, melakukan dosa. Bagaimana kalau kita katakan bahawa apabila kita berdosa, kemudian kita taubat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, kemudian kembali berdosa, kemudian mohon lagi taubat, kemudian mohon lagi istighfar, tapi kita kembali lagi berdosa, apa yang patut kita lakukan, ya, supaya nampak? Saya datangkan kembali kepada metafora yang sebelumnya, ya. Macam kereta kita lah, ya. Kita tengok kereta kita ni, kita ada, bila kita pandu, dia alignment dia lagi, ya, ataupun balancing dia tak ada. Jadi kita nak ikut jalan yang lurus, begitu, ya. Kita nak pandu jalan yang lurus, tapi kereta akan membawa ke tepi. Apa yang kita buat? Kita akan guna balik supaya, ataupun kita putar steering tu untuk dilurus kembali. Kalau tiba-tiba dia pergi lagi, kita putar lagi steering supaya dia berterusan. Begitulah apabila kita berdosa, kemudian akhirnya kita bertaubat, kemudian kembali berdosa, kemudian kembali bertaubat, kemudian kembali berdosa, maka waktu itu kita sentiasa berada di jalan lurus kepada Allah, tetapi dibawa menyimpang, maka kita kena berterusan, kita kawal kenderaan hati kita ni, kenderaan diri kita untuk menuju Allah di jalan yang lurus. Jadi artinya tidak ada alasan untuk kita berterusan melakukan dosa kerana apa? Kita rasa taubat kita pura-pura. Tidak, ya. Kita taubat yang sebenar, tetapi sebagai manusia yang punya kelemahan, mungkin kita jatuh kembali kepada dosa. Apa jalannya? Kita akan terus bertaubat. Itu jalannya, ya. Baik, sekarang saya nak berkongsi dengan para pendengar, apakah tanda-tanda hati kita yang letih tadi dah segar? Apa tanda hati kita dah segar? Kalau kita sekarang ni, kalau kita pening kepala, kita makan ubat, kemudian lega kan, kita rasa oh lah lega sebab ubat ini, ya. Ataupun kita lapar tadi, kita makan, kita kenyang, ada tanda-tandanya. Tetapi hati adalah soal maknawi. Bagaimana kita nak tahu bahawa taubat kita tadi, istighfar kita tadi telah memberi impak atau memberi kesan kepada hati yang letih, ya. Ini ada tanda-tandanya, ada 4 atau 5 tanda-tandanya. Pertama, ya, pertama kita sudah membakar jembatan, orang kata, ya. Orang kata kita burn the bridge, kita sudah bakar jembatan, iaitu dalam arti kata kita putuskan semua hubungan dengan sebab-sebab ataupun jalan-jalan yang membawa kita kepada dosa. Itu artinya. Artinya itulah taubat kita dah diterima ataupun hati kita dah kembali segar. Maksudnya, ya, apa yang menyebabkan kita berdosa? Mungkin kawan-kawan, ya, mungkin network kita, rangkaian kita. Maka waktu itu kita dah tinggal lah kawan-kawan, sahabat-sahabat yang sama-sama mengarah kita kepada dosa. Jadi kita tinggalkan. Itu artinya bakar jembatan. Yang kedua, tempat-tempat yang membawa kita kepada dosa, kita tak nak lalu, tak nak singgah, tak nak pandang pun. Itu tandanya benci sungguh, ya. Sebab temptation atau godaan untuk kembali berdosa tu kadang-kadang datang apabila kita pergi balik tempat-tempat kita melakukan dosa. Jadi artinya kita tak mau tengok dan sebagainya. Begitu juga sebelum itu, kalau kita tengok, ya, betapa sensitifnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dengan tempat-tempat dosa ni, sehingga diberitakan, ya, Rasulullah apabila melalui tempat kaum Ad dan kaum Tasamud, ya, macam mana yang dibuat oleh Rasulullah akan menutup kepalanya dengan kain redak dia, ya, tutup kepala tu dengan istighfar, lalu
di tempat-tempat kaum yang berdosa. Jadi tak ada menunjukkan bahawa Rasulullah SAW sangat takut, sangat, walaupun tempat itu hanya bekas saja tempat orang melakukan dosa, begitulah sifat Rasulullah dan para sahabat. Jadi kita tengoklah tempat-tempat yang kita tempat pernah kita melakukan dosa, ya. Jadi kita tak sudi lagi untuk melihat ataupun apatah lagi untuk singgah, ya. Begitu juga situasi ataupun keadaan, kita kena potong ataupun kita kena bebaskan diri kita, kena bakar jambatan pada situasi dan keadaan yang membawa kita kembali pada dosa. Apa yang menyebabkan kita kembali dosa? Mungkin ketika kita kesepian, tak ada orang melihat kita, maka waktu itu kita tak boleh sepi, kita mesti cari jemaah. Mungkin dalam keadaan kita marah, selalu kita melakukan dosa, ataupun mungkin dalam keadaan kita kecewa sangat, rasa terpinggir, waktu itu kita melakukan dosa. Maka kita jangan lagi jatuhkan diri kita pada keadaan-keadaan yang mengundang keadaan itu untuk kita kembali berdosa. Ini yang kata situasi dan kondisi kita. Begitu juga kita perlu bakar jambatan kepada program-program ataupun aktiviti-aktiviti ataupun peralatan-peralatan, gadget-gadget yang boleh membawa kita kepada dosa. Contoh, bila kita berada dengan gadget ni, kita pergi ke laman web ni ataupun ke tempat ini dan sebagainya, kita kena potong, kita kena bakar jambatan. Ya, ataupun apabila ada program-program, misal kata kalau ada program, misal kata contoh keramaian ataupun kita di situ, itu menyebabkan kita kembali kepada dosa, maka waktu itu kita kena hindari. Ini yang pertanda yang pertama, seorang tanda hati kita sudah segar, ialah kita bakar jambatan ataupun kita putuskan hubungan dengan sebab-sebab atau jalan-jalan yang membawa kepada dosa. Itu satu, tanda taubat kita diterima. Yang kedua, tanda hati kita sudah segar ataupun kita sudah diterima taubat kita, ialah semakin ringan, semakin banyak dan semakin rajin dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya, jadi sebab bila kita dah dekat dengan Allah, bila hati kita dah bersih, bila tanda hati yang bersih itu, tanda hati kita dekat dengan Allah ialah semakin rajin, semakin banyak dan semakin, subhanallah, semakin ringan jiwa kita ataupun diri kita untuk beribadah kepada Allah. Kalau dulu kita mungkin solatnya lewat dan sebagainya, hari ini dah tepat dah. Itu tanda dah baik dah lah. Yang kedua, kalau dulu kita dah tepat solat tetapi malas berjemaah di masjid ataupun di surau, sekarang dah konsisten berjemaah, itu tanda yang baik. Dulu mungkin kita ambil yang wajib-wajib, sekarang dah mula berjinak-jinak dan menambah bilangan solat-solat sunat kita. Duhanya kita jaga, isyraqnya kita jaga, witirnya kita jaga, tahajudnya kita jaga. Itu tanda hati kita dah segar dah, dan begitu juga. Jadi kemudian kita rasa rindu betul nak solat, rasa rindu, bukan kita rasa macam solat ni satu macam anti climax ataupun suatu yang memutuskan aktiviti kita yang penting, bukan. Kita rasa bila nak solat lagi, tak lagi nak tunggu waktu solat zuhur kita buat, kemudian bila lepas waktu solat zuhur nanti, saat lagi ada solat asar. Rindu nak solat itu. Sebab tu kita katakan tadi, hidup kita ni, kembara kita ni hanya dari satu solat ke satu solat saja, dia rasa begitu. Begitu juga dengan Al-Quran. Tanda seorang itu hatinya sudah segar ialah dia dengan Al-Quran jinak. Dia mengambil, membaca Al-Quran. Kalau dulu mungkin sebulan sekali, sekarang dah seminggu sekali, dah ditambah pula bukan seminggu sekali, tiap-tiap hari tengok Al-Quran. Al-Quran tu ada, rasa tertinggal Al-Quran tu macam tertinggal handphone, misal kata, dia terasa begitu. Tak boleh berpisah lah dengan Al-Quran. Al-Quran tu macam, bila tak tahulah, ada orang yang misal kata dia tidak boleh berpisah dengan suatu yang cincin dia ke, macam cincin tu macam memberi kekuatan pada dia. Ada seorang sahabat saya, dia kata kalau dia pakai cincin ni, dia rasa macam ada satu kekuatan. Kalau tertinggal dia akan balik. Ataupun ada yang kata mengibatkan pen dia ke dan sebagainya. Jadi dia tak boleh berpisah dengan pen ataupun ni. Jadi kita ni mesti Al-Quran ni suatu yang kita tak boleh pisah dengan dia. Sentiasa ada dalam beg kita. Sentiasa ada dalam beg. Jadi begitu juga hati kita dah ringan untuk bersedekah, hati kita mudah dah bersilaturahim, kalau salah mudah minta maaf, kalau orang minta maaf mudah memberi maaf. Ini semakin ringan, banyak dan rajin kita beribadah, sama ada hablum minallah ataupun hablum minannas. Yang ketiga,
Ya, tanda hati kita sudah segar ataupun tak letih lagi akibat daripada ataupun manfaat daripada istighfar dan juga taubat tadi, ialah semakin serius kita dengan ilmu. Semakin serius. Sekarang mungkin kita ilmu itu kenapa kita katakan apabila seorang itu hatinya segar ataupun hatinya kembali sihat, kuat, dia serius dengan ilmu, kerana ilmu itu adalah jalan menuju iman. Ilmu itulah cahaya untuk kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dikatakan oleh orang-orang alim, kalaulah 7 hari, ada setengah kata 40 hari kita tidak hadir dalam majlis ilmu, hati kita gelap. Jadi sebab itu kita perlu serius dengan ilmu. Apa maksudnya serius dengan ilmu ni? Serius dengan ilmu ni, kita ada jadual tersusun untuk menuntut ilmu. Hari ni katanya dalam 1 minggu tu ada 3 kali yang kita susun untuk hadir dalam majlis ilmu. Kemudian kita dah mencatat dalam majlis ilmu. Kitab kita beli, bukan mengaji dengar-dengar saja. Dah mula mencatat, dah mula merakam, dah mula dengar semula. Itu artinya kita mula serius dengan ilmu. Bukan kita tunggu masa lapang untuk baru kita hadir dalam majlis ilmu, tetapi kita sentiasa melapangkan masa untuk duduk dalam majlis ilmu. Ini petanda hati kita sudah sihat kembali. Hati kita kembali segar. Baik, seterusnya, tanda hati kita segar, taubat kita sudah diterima, ialah kita tidak anggap remeh dengan dosa lagi. Kita tak anggap dosa tu satu yang remeh, walaupun dosa yang kecil. Bukan kerana dosa, tetapi kepada siapa kita berdosa, maka waktu itu kita akan rasa besar. Jadi inilah yang dikatakan apabila hati tu segar, dia tidak memandang dosa tu suatu yang bersifat picisan. Dia tidak. Setiap dosa rasanya besar. Sebab apa? Walaupun dosa kecil, kerana dia memandang pada siapa berdosa. Dan kita tak tahu penilaian Allah. Di mana penilaian Allah? Mungkin pada kita itu satu yang kecil, tetapi pada penilaian Allah besar. Jadi sebab itu orang yang diterima taubatnya, orang yang telah segar hatinya, tidak menganggap remeh dosa-dosa, hatta dosa kecil sekalipun. Dan akhir sekali ialah orang yang diterima taubatnya, dan seorang itu hatinya sudah segar, ialah apabila dia sentiasa mengekalkan rasa berdosa. Seperti ini, dia sentiasa mengekalkan rasa berdosa. Oleh kerana ada rasa berdosa, dia tidak layak, dia rasa dia tidak layak masuk syurga. Walaupun dia sangat takut ke neraka. Dia sentiasa renew ataupun dia sentiasa memperbarui taubat dia. Dia sentiasa menangis sedih apabila memikirkan dosa. Dan di dalam hatinya sentiasa ada khasyah ataupun rasa takut kepada Allah. Tidak ada rasa aman terhadap siksa daripada Allah. Sentiasa ada rasa takut. Sebab itu bila dia sentiasa mengekalkan rasa berdosa, ialah tanda seorang itu taubatnya dia terima, ialah dia terus bertaubat. Sekali lagi saya tegaskan, tanda satu taubat itu diterima ialah seorang itu sentiasa bertaubat, kerana hasil daripada rasa berdosa yang senantiasa ada di dalam hatinya. Jadi itulah sekedar permulaan untuk kita berkongsi dengan para pendengar, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Bermula daripada mengenal hati letih sampailah bagaimana nak mengenali hati yang kembali segar. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk pendengar yang bersama kita waktu ni, menyambung kembali perkongsian kita sejurus selepas ni, yang pastinya anda terus setia bersama di IKIM FM, pilihan utama anda. Sedapnya susu kambing Tok Ali ni. Nak lagi, Mu? Inilah sebabnya ibu-ibu suka susu kambing Tok Ali. Ia diperkaya dengan khasiat hebat, bersifat alkali, tidak hamis, memberi tenaga dan banyak lagi. Ibu pun memang amalkan susu kambing Tok Ali sejak mengandung lagi. Atuk dan nenek pun suka. Sesuai untuk isi keluarga. Susu kambing Tok Ali ni adalah pemperisa berbeza, dah 8 tahun di pasaran, syarikat Bumi Putra dan dikilankan sendiri. Layari www.csm2u.com.my. Berminat nak jadi pengedar? Hubungi 019-229-3025 019-229-3025 sekarang. Wow. Ingat susu kambing, ingat Tok Ali. Ingin melancong ke luar negara? Felda Travel menawarkan pakej ke Spanyol, Morocco, Balkan, Ho Chi Minh,
Turki, Korea dan banyak lagi. Nak, seronoknya musim bunga dah tiba di Korea. Apa susah, Mak? Iklan tadi cakap hubungi je 0193673422 atau layari feldatravel.com.my. Okey, nanti Mak pujuk ayah kamu tu. Cuti sekolah pun nak dekat ni, Mak. Seronoknya dapat bercuti. Tempah sekarang, hubungi 0193673422 atau layari feldatravel.com.my. IKIM FM, Kuala Terengganu 100.2. Walau di mana sahaja anda berada, terima kasih terus setia bersama di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menyambung kembali untuk pertemuan kita dalam Islam Itu Indah ketika ini. Ada kesempatan insyaAllah kita raikan sahabat-sahabat di Facebook sekejap saja lagi, ataupun kita bakal bersama bagi Ustaz Paru dulu untuk menyambung tentang ubat hati yang letih. Silakan Ustaz. Ya, kita berbincang tadi ya, mudah-mudahan dapatlah ya dua perkara yang harus kita lakukan, dua amalan yang harus kita lakukan untuk kita segarkan hati kita. Pertama, segarkan hati dengan istighfar, iaitu mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kuatkan hati kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bezanya mohon ampun dan taubat ini, Puan Hajah Dia ada bezanya. Kalau kita memohon ampun ini, mungkin ada juga orang yang boleh berdoa kepada kita untuk mengampunkan dosa kita. Sebab itu selalu kita minta tolong doakan saya dan sebagainya supaya Allah ampunkan dosa saya dan sebagainya. Kita mohon ampun kepada Allah supaya diampuni dosa ibu bapa kita, dosa kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, betul tak? Jadi kalau istighfar ni kita boleh buat untuk orang dan orang boleh buat untuk kita. Tapi kalau taubat tak boleh. Dia perlu kita yang kena melakukannya sendiri. Jadi kita tengoklah syarat-syarat taubat yang selalu sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Pertama, kena berhenti pada dosa kita tu, berhenti dulu. Yang kedua, hendaklah rasa timbul menyesal dalam hati akibat melakukan dosa itu. Menyesal ni penting. Kerana seorang yang menyesal, dia tidak akan melakukan lagi dosa itu. Tetapi kalau kita hanya berhenti tetapi tidak ada penyesalan ni timbul datang daripada merasakan betapa buruknya akibat dosa itu, betapa ruginya kalau kita melakukan dosa. Itu timbulnya penyesalan. Dan yang ketiga, kita kena berazam untuk kita tidak melakukan dosa. Selalunya kalau bila tiba tahun baru, walaupun tahun masih tak kisahlah, 2017 ni berapa hari lagi, selalu orang nampak yang besar-besar, nak capai ini, nak capai itu, nak capai ini, nak capai itu, target kita lah. Tetapi sudi apalah kiranya dalam perancangan kita ni, buat juga perancangan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Kita kenal diri kita. Di samping Allah tahu siapa kita, kita sendiri tahu siapa kita. Diri kita yang sebenar ialah kita bersendirian, kita keseorangan. Kita tahu dosa apa yang kita lakukan. Betul mujur Allah Subhanahu Wa Taala menutup aib kita, menutupkan dosa-dosa kita. Kalau tidak, subhanallah, tak ada siapa pun yang sudi bergaul dengan kita. Selalu kita katakan kita nampak mulia, kita nampak baik bukan kerana baik, tetapi kerana Allah menutup aib kita, menutup dosa-dosa kita. Jadi apa yang kita perlu lakukan pada 2017 ini, azam kita ialah apa dosa-dosa kita yang kita lakukan. Apa dosa-dosa kita, sama ada dosa lahir ataupun dosa batin kita, dosa hati kita. Ini kita kena lihat. Subhanallah. Mungkin kita buat perancangan. Walau di mana sahaja anda berada, terima kasih terus setia bersama di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menyambung kembali untuk pertemuan kita dalam Islam Itu Indah ketika ini. Ada kesempatan insyaAllah kita raikan sahabat-sahabat di Facebook sekejap saja lagi, ataupun kita bakal bersama bagi Ustaz Paru dulu untuk menyambung tentang ubat hati yang letih. Silakan Ustaz. Ya, kita berbincang tadi mudah-mudahan dapatlah dua perkara yang harus kita lakukan, dua amalan yang harus kita lakukan untuk kita segarkan hati kita. Pertama, segarkan hati dengan istighfar, iaitu mohon ampun kepada Allah. Yang kedua, kuatkan hati kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa bezanya mohon ampun dan taubat ini, Puan Hajah Dia ada bezanya. Kalau kita memohon ampun ini, mungkin ada juga orang yang boleh berdoa kepada kita untuk mengampunkan dosa kita. Sebab itu selalu kita minta
tolong doakan saya dan sebagainya supaya Allah ampunkan dosa saya dan sebagainya. Kita mohon ampun kepada Allah supaya diampuni dosa ibu bapa kita, dosa kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, betul tak? Jadi kalau istighfar ni kita boleh buat untuk orang dan orang boleh buat untuk kita. Tapi kalau taubat tak boleh. Dia perlu kita yang kena melakukannya sendiri. Jadi kita tengoklah syarat-syarat taubat yang selalu sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Pertama, kena berhenti pada dosa kita tu, berhenti dulu. Yang kedua, hendaklah rasa timbul menyesal dalam hati akibat melakukan dosa itu. Menyesal ni penting. Kerana seorang yang menyesal, dia tidak akan melakukan lagi dosa itu. Tetapi kalau kita hanya berhenti tetapi tidak ada penyesalan ni timbul datang daripada merasakan betapa buruknya akibat dosa itu, betapa ruginya kalau kita melakukan dosa. Itu timbulnya penyesalan. Dan yang ketiga, kita kena berazam untuk kita tidak melakukan dosa. Selalunya kalau bila tiba tahun baru, walaupun tahun masih tak kisahlah, 2017 ni berapa hari lagi, selalu orang nampak yang besar-besar, nak capai ini, nak capai itu, nak capai ini, nak capai itu, target kita lah. Tetapi sudi apalah kiranya dalam perancangan kita ni, buat juga perancangan untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Kita kenal diri kita. Di samping Allah tahu siapa kita, kita sendiri tahu siapa kita. Diri kita yang sebenar ialah kita bersendirian, kita keseorangan. Kita tahu dosa apa yang kita lakukan. Betul mujur Allah Subhanahu Wa Taala menutup aib kita, menutupkan dosa-dosa kita. Kalau tidak, subhanallah, tak ada siapa pun yang sudi bergaul dengan kita. Selalu kita katakan kita nampak mulia, kita nampak baik bukan kerana baik, tetapi kerana Allah menutup aib kita, menutup dosa-dosa kita. Jadi apa yang kita perlu lakukan pada 2017 ini, azam kita ialah apa dosa-dosa kita yang kita lakukan. Apa dosa-dosa kita, sama ada dosa lahir ataupun dosa batin kita, dosa hati kita. Ini kita kena lihat. Subhanallah, mungkin kita buat perancangan untuk tambah solat tahajud, tetapi ada tak di bawah tu untuk tinggalkan mengumpat di siang hari. Sedangkan meninggalkan mengumpat di siang hari itu lebih afdal, lebih utama daripada untuk solat tahajud. Saya kata begitu juga kita bersedekah. Selalu kita niat sekarang ni dalam tahun baru ni kita nak bersedekah setiap hari. Tapi tahukah kita dalam di sana ada amaran daripada Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan mengungkit-ungkit dan memperkata, meremeh-remehkan orang dan sebagainya. Jadi kita jangan hanya memikirkan soal apa yang membawa kita ke hadapan, tetapi dalam azam kita menuju 2017 ni, kita kena lihat apakah kekangan ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita tertarik semula ke belakang. Jadi kita kena buat perkara itu. Kita begitu. Jadi begitu juga kita lihat nanti mungkin di sudut hablum minallahnya kita selalu melewatkan solat dan sebagainya. Begitu juga perkara-perkara yang lain, sama ada yang berkaitan dengan hablum minallah ataupun yang berkaitan dengan hablum minannas. Jadi agenda istighfar dan juga taubat ini mesti diterjemahkan dalam kita menjelang tahun baru kita. Agenda istighfar iaitu mohon ampun dan bertaubat daripada dosa-dosa kita mestilah dijadikan agenda di dalam kita menuju tahun 2017 supaya apa masalah kita apabila kita buat perancangan 2017 ni, kita terkenang apa yang kita rancang 2016. Betul tak? Banyak yang orang kata banyak yang tak tercapai, banyak yang kita kandas ataupun orang kata sekarang kantoi, banyak yang kandas, banyak yang tergendala, banyak yang tak tercapai. Kerana apa? Kerana kita lemah. Dan kenapa kita lemah? Kerana hati kita lemah. Bukan soal pengetahuan, bukan soal ilmu, bukan soal wang, tetapi yang menyebabkan tergendalanya cita-cita dan impian kita ataupun perancangan kita ialah kerana hati kita lemah. Sebab itu kembali kepada surah Hud ayat 52 tadi, untuk mendapat kekuatan dan Allah tambah kekuatan pada kekuatan yang sedia ada ialah dengan apa? Istighfar dan juga dengan taubat. Ini penting.
Baik. Kita akan bakal bersama dengan pendengar kita waktu ini di Facebook berkaitan dengan persoalan daripada Cik Faizi. Soalannya, adakah dibenarkan untuk kita berdoa memohon hati yang baru kerana merasakan seringkali mengulangi dosa yang sama walaupun berulang kali bertaubat? Tadi sebenarnya pencerahan pun dah diberikan kepada pendengar melalui perbincangan kita bersama Ustaz, tapi mungkin untuk kali ini fokus kepada yang bertanya. Silakan Ustaz. Betul, terima kasih Cik Faizi. Boleh tak kita memohon hati yang baru dan sebagainya. Ini ada kaitan dengan kata-kata Ibn Abbas, ketika hati kita ni keras, hati kita ni susah sangat dibawa taat kepada Allah, sedangkan hati itu mudah untuk dibawa maksiat kepada Allah, maka hati itu perlu dibawa kepada 3 tempat. Yang pertama, bawa hati itu untuk dekat dengan Al-Quran. Yang kedua, hati itu dekat dengan mengingati mati. Ketiga, hati itu kena dekat dengan solat tahajud. 3 keadaan. Tetapi kalau 3 keadaan ni pun hati masih keras, seingat saya, kata-kata ini ada kata Ibn Abbas, ada setengah kata ini kata Imam Ghazali, maka waktu itu pohonlah kepada Allah untuk hati yang lain, kerana hati itu hakikatnya bukan hati kita lagi, jadi pohon hati yang lain. Jadi soalnya sekarang tadi ialah bagaimana taubat yang kita buat berulang-ulang, tapi berulang-ulang juga kembali pada dosa. Jawapannya ialah kena berulang-ulang juga untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berhenti, jangan jemu. Allah tidak jemu selagi kita tidak jemu. Begitu Jadi gitulah Jadi artinya apa yang perlu kita buat lagi ialah kita susun lagi Tetapi minta maaf kadang-kadang kita bertaubat ni tak ada ilmu. Sebab itu kita gagal bertaubat. Kenapa? Kita tidak belajar daripada kesilapan gagalnya taubat yang pertama. Sebab itu apabila kita gagal, ada pelajaran yang kita ambil. Pelajarannya ialah macam mana kita tak kembali ke berdosa. Kalau kita masih lagi bergaul dengan kawan-kawan klik yang berdosa tadi, bagaimana kita tak kembali berdosa? Kalaulah tempat-tempat yang berdosa tu masih kita berjinak-jinak dengannya, sebab tu kena hijrah. Kena hijrah maksudnya kena jauhkan daripada tempat berdosa tu. Yang ketiga, macam mana kita tak jatuh kembali kepada dosa? Bahawa buku-buku ataupun majalah-majalah, lama-lama web ni terus ada kita lalui, kita tengok balik dan sebagainya. Sebab itu saya dah kata tadi, kena bakar jambatan. Kena bakar jambatan supaya kita tidak ada lagi keinginan untuk menyeberang. Kalaupun ada keinginan tapi jambatan sudah terbakar. Begitu Jadi buatlah apa-apa yang dan sebagainya. Jadi ini penting. Terima kasih Ustaz. Bukan setakat untuk yang bertanya, maupun kita yang berkongsi mendengar untuk waktu ini, juga untuk panduan kita bersama. Dan saya kira berkaitan dengan hati luka, Ustaz, daripada Ahmad Najib ketika ini. Hati selalu luka dan terus terluka. Jadi bagaimana si pemilik badan ini faham akan yang selalu terluka, yang hatinya sebenarnya terlalu terluka. Saya rasa mungkin berkaitan dengan sebenarnya hatinya mungkin letih atau selalu terluka, tapi badan tu yang lambat nak faham ataupun bagaimana. Silakan Ustaz. Baik soal hati luka ni, saya katakan beginilah, hati kita ni luka ni sebab apa kita luka? Sebab apa hati kita terluka? Saya tak tahulah, Cik Najib tadi kalau kita selalunya, macam saya dan kita rasa selalu luka ni sebabnya kerana dunia dan kerana manusia. Kerana dunia, kerana manusia. Apa yang kita hajatkan tak tercapai, misalnya katakan, ataupun ada orang yang melukakan hati kita, manusia, sahabat kita ke yang kita rapat, waimah isteri kita, suami kita, anak-anak kita, kawan-kawan sekerja kita, bos kita dan sebagainya. Ini menyebabkan kita hati luka. Jadi selalunya hati kita luka ni kerana dunia dan kerana manusia. Tetapi yang tersirat di sebalik itu, mungkin Allah datangkan keadaan yang hati kita ni luka berkali-kali untuk hati itu diubahati dengan cinta kepadanya. Sebab tu kita cinta yang tadi kerana dunia, okey, cinta akhirat. Kerana manusia, cinta kepada Allah, belajar cinta Allah, belajar mencintai akhirat. Kerana itulah hikmah yang tersirat daripada hati yang selalu luka. Kerana apa? Hati itu tersilap letak. Sebab tu dalam
peribahasa Melayu ke yang kata rindu pada yang kasih, merajuk pada yang sayang, kan? Jadi kita rindu pada yang tak kasih, merajuk pada yang tak sayang. Jadi sebab tu dilukakan. Jadi tetapi kalau kita channelkan hati kita kepada Allah dan kepada hari akhirat, insya-Allah kita tidak dikecewakan. Itu satu. Dan mungkin selama ni kita cinta dunia kerana dunia. Kita cinta manusia kerana manusia. Mari kita betulkan cinta kita, ya. Kita kena cinta dunia kerana dunia tu alat atau jembatan menuju akhirat. Kita cinta manusia kerana manusia adalah tempat perantaraan kita berbakti dan berkhidmat untuk mendapat kasih sayang Allah. Ini dikata cinta kerana Allah. Jadi untuk cinta Allah kena juga cinta kerana Allah. Jangan timbulkan dikotomi. Dikotomi ni apa? Pertentangan. Nak cinta manusia ke nak cinta Allah? Nak cinta dunia ke nak cinta akhirat? Tidak. Tidak dalam keadaan titik begitu, ya. Cintalah dunia, tetapi dia sebagai alat atau jembatan untuk kita mencintai akhirat yang lebih baik dan lebih kekal. Cintailah manusia, tapi cintailah manusia kerana Allah. Kerana manusia itu akan membawa, ya, kita memberi bakti, memberi khidmat, dan itulah sebenarnya yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain, dan itu juga akan dinilai untuk jalan kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Saya. Terima kasih Ustaz. Mungkin seorang lagi yang dapat kita raikan sahabat kita waktu ni, Ali Hanafiah, katakan boleh atau tidak kita sedekahkan segala pahala kebaikan kita kepada orang yang pernah kita aniayai zaman jahiliah, katanya. Supaya di akhirat nanti mereka tidak tuntut penganiayaan itu ke atas diri kita. Boleh, ya, dan sebagainya. Dan bukan saja kita hadiahkan pahala, kalau ada kebaikan ini kita hadiahkan itu, tetapi boleh kalau kita doakan mereka. Itu lebih afdal lagi lah, lebih tepat lagi lah kita doakan mereka. Dan kalau ada kebaikan yang kita buat ini, ya, hasil daripada penyesalan, kepada kesalahan kita terhadap mereka, kita anggapkan ini adalah kebaikan mereka juga dan sebagainya. Ini penting, ini sangat penting, ya, supaya subhanallah, yang kita harap daripada manusia ni, selalu saya katakan dulu, yang kita harap daripada manusia cuma dua, ya. Yang pertama nasihatnya, yang kedua doanya. Ya. Jadi mudah-mudahan kita saling nasihat menasihati dan saling doa mendoakan, insya-Allah. Saya terima kasih Ustaz. Saya rasa untuk pertemuan kita ataupun meraikan sahabat sampai di sini dulu, dan sedikit lagi masa, mungkin ada 1 minit je bersama dengan Ustaz. Kiranya hari ni di penghujung tahun kita, sebelum kita kembali pada minggu depan, ada yang Ustaz nak sampaikan kepada pendengar, silakan. Subhanallah, sempena tahun baru 2017 ini, ya, kita sentiasa memperbaharui azam kita, dan jangan lupa seperti mana yang saya katakan tadi, memperbaharui azam kita, perbaharuilah juga taubat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum kita merancang perkara-perkara yang besar, yang kita rasa besar, tetapi ada yang jauh yang lebih besar untuk kita, ialah semua perancangan kita tidak akan terlaksana sekiranya kita tidak dapat bantuan daripada Allah. Bukan kerana kekuatan kita, la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Dan untuk mendapat kekuatan, ingat surah Hud ayat 52, yang Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan untuk memberi kekuatan di samping kekuatan yang sedia ada pada kita untuk melaksanakan azam, tekad kita dan juga impian kita pada tahun yang baru, ya. Insya-Allah bermulalah dengan istighfar dan taubat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian, kita juga peringatan kepada kita ketika ini untuk bersama-sama dengan pendengar di IKIM FM, kesempatan dalam Islam itu indah. Kita berakhir di sini, jumpa kembali untuk bersama dengan pendengar. Terima kasih untuk anda yang menonton, yang dengarkan kita di IKIM FM. InsyaAllah Ustaz jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemindahan segera atau sebelum ini dikenali sebagai pemindahan dana segera antara bank membolehkan pemindahan dana ke dalam akaun bank-bank lain dengan segera pada bila-bila masa. Pemindahan segera membolehkan penerima menerima dana yang dipindahkan dengan secara masa nyata tanpa perlu menunggu tempoh apungan. Ianya lebih cepat, mudah dan selamat. Apabila pelanggan membuat bayaran atau pemindahan dana melalui pemindahan segera, bayaran tersebut akan sampai kepada penerima jika pelanggan telah memasukkan butiran akaun penerima yang betul. Pihak bank juga telah menyediakan langkah-langkah keselamatan bertujuan menjadikan perbankan internet lebih selamat. Untuk maklumat lanjut mengenai pemindahan segera, hubungi bank anda atau kunjungi mana-mana cawangan bank yang berdekatan. Banyaknya Mama beli Wida susu kambing untuk apa?
Untuk anak manja Mama. Kenapa Mama? Sebab Wildan susu kambing adalah susu kambing organik yang sangat berkhasiat untuk kita sekeluarga. Ia mengandungi kalsium dan protein yang lebih tinggi dari susu lembu. Penting untuk tumbuh sarang tulang dan gigi anak Mama ni. Boleh Mama buatkan adik Wildan susu kambing coklat satu? Boleh. 1 Wildan susu kambing coklat untuk adik dan 1 Wildan susu kambing asli untuk Mama. Hubungi 019-965-3166 atau like Facebook Wildan Susu Kambing untuk info. Ikuti Intipati Islam Itu Indah sebentar tadi dalam ruangan agama akhbar berita harian pada hari Rabu minggu hadapan. Dapatkan naskah berita harian anda. IKIM FM, 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 pilihan utama anda. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lillahi ta'ala ibada ikhtassahum bihawaijin nas yafzi'u an-nasu ilayhim fi hawaijihim ulaika humul aminun min azabillah. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba yang mengkhususkan mereka untuk menunaikan keperluan hajat manusia. Mereka bersegera kepada golongan ini untuk meminta bantuan. Mereka itulah golongan yang aman dan terlepas daripada azab Allah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabrani. Satu penemuan terbaru